Boleh mula kelas sekarang. Baik, sebelum tu cikgu nak bagi tahu. Hari ni hari terakhir kita guna buku aktiviti ni. Boleh nampak cikgu? Oh. Okey, hari ni hari terakhir kita guna buku aktiviti ni. Jadi selepas kamu dah buat aktiviti semua hari ini, buku ni kamu boleh hantar ke sekolah. Okey, untuk apa hantar ke sekolah? Sebab cikgu nak tanda lah. Boleh faham? Sebab dia yang kedua, kenapa cikgu suruh hantar ke sekolah? Sebab cikgu nak kamu pergi ke sekolah untuk ambil buku yang kedua ni pula. Boleh faham? Okey, buku yang kedua ni cikgu akan letak di troli pada petang ini. Sebenarnya cikgu dah letak tapi cikgu lupa letak nama. Cikgu takut nanti bila kamu ambil dan ada lagi yang belum ambil, cikgu tak tahu siapa yang belum ambil sebab tak tahu nama siapa yang belum ambil. Jadi cikgu kena letak nama. Cikgu dah print dah tadi stiker nama kamu. Jadi cuma tak sempat lekat lagi. Bila cikgu balik rumah baru cikgu teringat. Oh, kena letak nama lah sepatutnya. Jadi nanti habis kelas cikgu akan pergi lekat nama dekat buku kamu. Kemudian mulai petang nanti kamu dah boleh ambil lah. Jangan ambil pagi ni pula. Okey. Nanti habis kelas pukul 10.15 nanti cikgu akan pergi lekatkan nama dekat dalam buku tu, dekat buku tu. Nanti kamu ambil ikut nama kamu lah. Boleh Boleh. Buku ni kita akan guna pada minggu depan. Hari Selasa. Kita akan guna buku ni. Jadi kalau kamu tak ambil nanti kamu tak dapat buat lah. Bukan nak masuk jauh mana pun. Pergi dekat troli tu je. Tahu troli? Tahu kan? Dekat garaj kereta tu ada troli daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu. Dekat dalam tu ada buku kamu. Cikgu akan letakkan nanti. Okey, jelas Dan buku ni hantar. Buku yang jilid 1 hantar untuk cikgu tanda. Sebelum ni kamu cuma hantar dekat WhatsApp je. Jadi cikgu nak tanda buku ni. Jadi kamu hantarlah buku ni. Okey? Jadi siapkanlah. Jadi cikgu harap semua orang dah siapkan. Cuma hari ni kita akan habiskan buku ni. Okay. Cikgu olen color punya. Ya, minggu depan kita akan guna yang oren ni. Yang jilid 2. Okey. Boleh faham? Jelas? Ada yang tak faham? Apa nak kena buat? Kan nanti dia tak faham, dia tak pergi ambil buku pula. Hari ini mahu tulis sampai habis. Ya. Ada 5 page. Ya, betul. Hari ni kita akan habiskan buku aktiviti tu. Boleh faham? Okey, lagi nak tanya apa lagi sebelum kita mula kelas? Tak ada Jelas Siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham cikgu cakap apa tadi? Saya faham. Yang tak faham tolong bagi tahu. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Petang ambil buku Ya, petang. Mulai petang. Jadi kamu boleh ambil mulai petang ni ataupun ambil esok ke hari Sabtu ataupun hari Ahad ke, tak kisahlah. Tapi pastikan nanti hari Selasa ada lah. Hari Selasa ada lah buku ni dekat kamu. Jangan kamu kata, cikgu saya belum ambil. Macam mana nak belajar? Okey, boleh Buku lain jangan hantar lagi. Macam buku tak tahu bahasa ke, buku yang lain-lain tu jangan hantar. Sebab buku tu kamu akan guna. Cikgu takut nanti kalau kamu hantar, cikgu tak sempat tanda buku tu, kamu tak dapat tulis nanti masa dalam kelas. Yang kamu kena hantar balik hanya buku ni sahaja. Yang purple ni. Boleh? Jelas? Boleh. Jelas? Boleh. Boleh. Okey, siapa yang tak faham nanti tanya Yuhang atau tanya Yong Zekai ke? Tanya Ibi pun boleh. Okey? Kau pun pakai wajah Kok kalau Yong Zekai ke Lim Yuhang nak terangkan dalam bahasa Cina dekat kawan-kawan, sekarang pun boleh juga. Okey. Nanti orang Ke Yuhang nak bagi tahu dekat kawan-kawan sekarang? Okey. Bagi tahu sekarang.
OK。等下，老师要做完这个作业。等下下午的时候是吗？记得拿这个作业去学校放在 trolley 那边，然后那个 trolley 会有一个 orange color 星星的书，你要拿一个有你的名字的那个书吧？啊？下课啊，下课是吗？下午啊，明天也可以。下午的时候，啊？下午几点下午几点？我不确定。 ？OK 咯，这样打我电话吗？有空再去拿啦。明年的。 Okey, semua dah jelas eh? 拿到了。 Ha. Cikgu, buku Ya. berapa? Buku berapa? Pukul berapa? Pergi ambil buku. Mulai tengah hari lah. Sebab sekejap lagi cikgu habis kelas ni, baru cikgu nak pergi lekat nama dekat buku kamu. 超过12点。 Kelas kita akan habis dalam pukul 10.15 macam tu. Okay, lepas tu kita cikgu akan pergi sekolah lekat benda tu dalam pukul 11. Siap kot, tak sampai 11 pun siap. Okay, nanti dalam, kalau paling cepat kamu boleh datang pukul 12 lah. Senang cakap pukul 12 lah. Boleh? 12点。 Boleh faham? Pukul 12 Okey. tengah hari. Pukul 12 Okey. tengah hari tu dah mula boleh ambil. Tapi kalau nak pergi petang pun boleh juga. Tak ada masalah. Ikut 12点最早。12点最早。 Tapi jangan pergi sebelum pukul 12 lah. Takut kau tak sempat siap lagi ke macam mana. Okay? Boleh faham? 11点多不要去那边，等到12点才去拿。 Okay, boleh Jelas Boleh. Okay, baik. Okay, hari ni kita nak habiskan buku aktiviti tu. Cikgu nak ajar guna buku teks. Tapi tak boleh sebab buku teks hari ni dia dah masuk untuk guna buku jilid 2. Jadi cikgu rasa kita tangguh dulu, minggu depan baru kita sambung. Jadi kita tengok terus buku aktiviti. Yang ni aktiviti pemulihan. Boleh tengok buku aktiviti muka surat 80. Okey, muka surat 80. Dah Okey, baik. Dia kata warnakan dan tulis jawapan yang sesuai. Warnakan dan tulis jawapan yang sesuai. Baik, warnakan tu maksudnya warnakan yang bulat, yang kotak jawapan ni lah. Okey, yang ada duduk, berdiri, makan, minum, bergaduh, bergurau, besarkan, kecilkan. Warnakan yang ini je lah. Jangan pergi warna yang lain-lain pula. Okey, boleh faham? Baik, kalau kita tengok gambar ni dan juga ayat ni, nombor 1. Dia kata saya akan di kerusi itu. Saya akan di kerusi itu. Nampak tak itu kerusi? Nampak tak? Duduk. Okey. Jadi kerusi kita guna untuk apa? Biasanya Duduk. kerusi kita guna untuk apa? Duduk. Duduk. Okey, faham tak apa itu duduk? Paham. Duduk. Berdiri apa? Berdiri. Berdiri stand up lah. Stand up. Okey. Jadi kerusi kita guna untuk duduk. Jadi soalan ni sangat senang sebab ini soalan pemulihan. Okey, jadi kerusi kita guna untuk duduk. Boleh terus tulis. Boleh terus tulis. Supaya nanti dah siap, boleh terus hantar. Tetapi saya sudah kalau. Color lah, terus color lagi baik. Memang dia suruh warnakan pun. Warnakan yang duduk tu. Cikgu tulis atau mau tulis loh. Mau tulis juga. Selepas warnakan duduk tu, kemudian tulis duduk dekat ruang kosong tu. Sudah cikgu, saya sudah. Okey, Aina jelas Aina? Aina? Jelas. Jelas.
Nanti Aina jangan lupa ambil buku Ya Aina. Okey. Ha. Cikgu saya Ah, sudah buat Okey, kita tengok soalan yang kedua. semua. Saya akan teh tarik itu. Teh tarik. Teh tarik tahu teh tarik? Tahu. Siapa tak tahu teh tarik? Minum. Teh tarik kita guna untuk minum. Ni senang ni. Okey, teh tarik kita guna untuk minum. Jadi warnakan minum dan tulis minum. Cikgu saya sudah. Sabar. Cikgu tahu senang. Okey, baik. Yang ketiga. Kami tidak akan. Dia cakap apa tu? Tidak akan apa? Tidak akan ni maksudnya kami tak buat, tak akan buat. Faham tak maksud? Jadi yang mana yang baik? Berkat. Oh, bukan. Kami tidak akan. Tidak akan apa? Bergaduh. Tidak akan bergaduh lah. Bergaduh ni benda yang tak baik. Bergaduh ni benda yang tak baik. Aktiviti yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik iaitu bergaduh. Jadi dia tidak akan bergaduh lah. Takkan tidak akan bergurau pula. Bergurau tu benda yang okey, yang baik. Tak ada masalah. Jadi jawapan dia bergurau tu apa? Bergurau tu buat sesuatu yang apa? Macam buat lawak tau, buat lawak. Kamu main dengan kawan kamu. Kamu bergurau dengan dia dengan cara buat lawak. Make a joke. Oh, okey. Boleh faham tak? Boleh. Nanti kalau nak tahu dalam bahasa Cina, kena tengok kamus lah. Sekejap cikgu tengok kalau kamus dalam bahasa Cina apa bergurau Boleh nampak? Ke tak boleh nampak? Tak nampak? Nampak tak? 例句， Sekejap, sekali lagi. 例句啊， Tak nampak. Tak nampak? 例句，那个是例句啊。 Tak nampak Sekejap sekejap. Cikgu sudah buat semua. Sudah buat semua? Ya, okey. Sabar. Ada saya ada cakap dengan saya punya mama lah. Wah, lajunya. Okey, baik. E-kamus ni dia banyak sangat dia punya iklan. Pop up dia terlampau banyak. Okey, ni bergurau. Boleh nampak tak? Bahasa Cina. Boleh nampak bahasa Cina? Bergurau. 哦，开玩笑啊。 Oh, okey, 开玩笑。 Boleh faham? 跟你开玩笑。 Kalau boleh faham, kamu catat lah dekat buku aktiviti tu. Boleh catat dekat buku aktiviti tu supaya lebih faham. Okey? Boleh? Oh. Okey, kita tengok lagi sekali. Jadi jawapan yang ketiga ialah bergaduh. Bergaduh cikgu rasa semua tahu kot. Tahu Tahu. Okey, bergaduh. Baik, seterusnya nombor 4.
Kami tidak akan masalah yang kecil. Kami tidak akan masalah yang kecil. Masalah yang kecil ni, ya, besarkanlah jawapan dia. Tapi masalah yang kecil ni maksudnya contoh lah, contoh. Kawan kamu pinjam buku kamu. Lepas tu, dia pinjam buku kamu. Kemudian dia, dia lambat pulangkan je. Lambat pulangkan. Lepas tu kamu pun cakap lah kat dia, kenapa lambat pulangkan. Lepas tu dia pun dah minta maaf. Marah Okay? dia. Dia minta maaf. Kamu marah dia. Sampai tak nak kawan lagi dengan dia. Wah, kan. Mungkin bagi kamu sangat serius lah. Tapi dia anggap benda tu macam, alah, benda kecil aja kan. Janganlah besarkan. Macam tu lah. Itu contoh lah. Kan. Tapi kadang-kadang kita tak boleh terima. Jadi kita nak besarkan benda tu sampai jadi gaduh yang besar. Okay, jadi kalau boleh kita elakkanlah besarkan masalah yang kecil. Okay, kita jangan besarkan masalah yang kecil. Sebab bila kita besarkan masalah yang kecil ni, dia akan jadi lebih bermasalah lah. Sepatutnya benda tu tak jadi satu masalah yang besar. Tapi bila kamu besarkan, dia jadi satu masalah yang besar. Okay. Jadi dekat sini kita kena pilih jawapan besarkan. Okey, besarkan masalah yang kecil. Masalah tu kita tak perlu nak besarkan sangatlah. Okey, sebab masalah tu kecil saja. Okey, kecil sahaja. Okey, untuk muka surat 80 dah siap. Ini aktiviti pemulihan, sangat-sangat senang. Okey, kita tengok muka surat 81. Ni aktiviti pengayaan. Aktiviti ni dia susah sikit lah, susah sikit. Okey, kita tengok muka surat 81. Okey, tadi muka surat 80 semua dah siap Semua dah siap 80? Sudah. Okey, kalau sudah kita tengok muka surat 81. Okey, muka surat 81 ni dia ada aktiviti, dia kata padankan kemudian jawab soalan. Okey, kalau kamu tengok dekat situ, dia ada 4 gambar. Okey, dia ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Dan dia ada ruang kosong. Ni untuk gambar 1. Ini ruang untuk gambar 2. Ni ruang untuk gambar yang ketiga. Dan ni yang bawah sekali ni ruang untuk gambar yang keempat. Dan setiap ruang tu ada soalan dia lah. Okey, dia ada bagi arahan dia dan soalan dia. Okey, kita tengok yang nombor 1 dahulu. Okey, nombor 1 yang dia tulis kata dasar berdasarkan gambar 1. Tulis kata dasar berdasarkan gambar 1. Okey, mana gambar 1? Ada nombor kan? Betul tak? Okey, Itu satu kata dasar. dia nak kata dasar. Kata dasar. Ingat lagi kata dasar tu macam mana? Baik hati. Oh, bukan. Kata dasar tu macam mana? Selain daripada jawapan Yong Zekai tu. Siapa ingat? Cikgu dah ajar kata dasar. Dah lupa dah. Minta. Okey, bila sebut kata dasar ni, kata dasar dia tidak ada imbuhan. Faham apa maksud tidak ada imbuhan? Boleh faham tak? Tidak ada imbuhan. Dia tak ada imbuhan. Contoh imbuhan macam bermain kan? Bermain. Kata dasar dia main. Contoh macam tu lah. Boleh? Okey, kalau kita tengok dekat nombor 1 ni, gambar nombor 1. Ni gambar nombor 1. Dekat gambar nombor 1 tu ada 2 orang. Ada 2 orang. Jadi kita boleh tulis 2 aktiviti ataupun 2 perbuatan orang tu. Orang yang pertama ni buat apa ni? Tangan dia macam tu. Mahu. Minta. Minta nasi. Minta. Kamu tulis nombor 1 tu minta. Okey, minta. Dan orang yang kedua tu yang berdiri tu dia buat apa? Beri. Beri. Okey. 1 minta, 1 beri. Itu kata dasar.
Boleh? Tak ada imbuhan. Kalau ada imbuhan jadi apa minta? Meminta. Meminta. Kalau ada imbuhan untuk beri? Kalau beri apa imbuhan dia? Satu meminta, satu lagi? Memberi. Memberi. Tapi yang ni Memberi. dia tak mahu yang ada imbuhan. Dia mahu kata dasar sahaja. Bila kata dasar saja maksudnya tak ada imbuhan. Okey, jelas nombor 1. Baik, jelas nombor 1. Sekarang kita tengok nombor 2. Nombor 2 dia kata bina ayat dengan menggunakan perkataan minuman. Minuman. Okey. Tengok gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ada 2 orang. Ada 2 orang. Okey, letak satu nama. Contohlah kita andaikan yang ni Puan apa? Puan Julia ke? Okey. Seorang ni Puan Julia, seorang lagi ni Mei Fong. Puan Julia, Mei Fong. Boleh? Puan Julia. Boleh. Okey, baik. Puan Julia buat apa tu? Ambil minuman. Mei Fong. Dia buat apa tu? Apa kata kerja dia? Dia Menuangkan minuman ke Mei Fong. menuangkan minuman. Betul tak? Betul. Okey, jadi Puan Julia menuangkan minuman. Menuangkan minuman? Ke Mei Fong. Ke Mei Fong ke? Okey. Puan Julia menuangkan minuman untuk Mei Fong. Okey, Puan Julia menuangkan minuman untuk Mei Fong. Okey, boleh? Nombor 2, siap? Terus buat terus buat. Cikgu tak nak. Dia kata nanti buat tak mau. Kalau nanti dia tak buat. Buat sekarang. Terus buat. Okey, Puan Julia menuangkan minuman untuk Mei Fong. Saya sudah. Okey. Yang lain dah siap? Saya belum lagi. Siap. Okey, cikgu tunggu. Tak apa. Siap. Okey, dah. Nombor 2 dah siap? Baik, seterusnya kita tengok nombor 3. Nombor 3. Bina ayat menggunakan perkataan memberikan. Bina ayat menggunakan perkataan memberikan. Ni gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Sama juga ada 2 orang. Ada 2 orang. Jadi kita letak nama mereka lah. Senang. Okey, kita letak nama mereka. Contoh yang lelaki dewasa ni kita letak Encik Jakjik je. Okey. Yang lelaki yang kecil ni kita bagi nama Ravin ke? Boleh? Encik Jakjik Ravin. Baik, macam mana kita nak buat ayat menggunakan perkataan memberikan? Contoh Encik Jakjik yang nak memberikan kepada Ravin. Dia nak memberikan apa ni? Itu box. Memberikan sebuah Kotak. kotak. Okey, Encik Jakjik memberikan sebuah kotak.
Yang berisi apa? Yang berisi apa? Dalam kotak tu ada apa? Buku. Buku. Contoh. Sam kata ada buku. Okey, Encik Jakjik memberikan memberikan sebuah kotak yang berisi buku kepada Ravin. Okey. Encik Jakjik memberikan sebuah kotak berisi buku kepada Ravin. Ya, Aina, kenapa? Tak ada apa-apa. Hmm. Dah lagi. Jakjit. Sudah cikgu. Okey, dah. Baik, kalau dah kita tengok yang keempat pula. Yang keempat, dia mahu senaraikan kata majmuk berdasarkan gambar 4. Okey, berdasarkan gambar yang keempat. Mana gambar yang keempat? Okey, ni gambar yang keempat. Ingat lagi tak kata majmuk? Cikgu baru je ajar hari tu. Ingat tak? Hari tu cikgu baru je ajar kata majmuk. Ingat lagi tak? Hari Rabu kot. Hari Rabu. Ingat tak? Contoh kata majmuk. Siapa boleh bagi contoh? Kata majmuk. Kata majmuk ni dia itu kata ganda. Kata majmuk ni dia ada dua perkataan tetapi membawa satu maksud saja. Dia dua perkataan tapi satu maksud sahaja. Ingat tak? Kata majmuk hari tu. Kamu dah belajar hari Rabu. Kalau lupa boleh tengok buku tata bahasa. Baru je kita belajar. Hari Rabu. Kata majmuk. Siapa ingat? Kata majmuk tu apa? Bagi satu contoh. Kalau tak ingat, tengok buku tata bahasa. Okey. Ha. Kata bahasa. Kata majmuk. Definisi kata majmuk perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai satu makna. Okey, terima kasih Yang Zekai. Itu dia punya definisi. Bagi contoh kata majmuk. Contoh. Ibi kata air mata. Jam tangan. Jalan raya air mata. Okey, jam tangan, air mata, jalan raya. Nampak tak? Dia ada dua perkataan tetapi hanya ada satu maksud saja atau satu makna sahaja. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar yang keempat tu, apa kata majmuk yang ada dekat dalam tu? Cuba tengok gambar tu betul-betul. Dalam gambar tu ada gambar apa yang merupakan kata majmuk? Ada apa tu? Ibi kata cermin mata. Okey, bagus Ibi. Cermin mata. Lagi? Itu kasut. Kasut apa tu? Kasut bola. Kasut bola kan contoh. Kaki tangan. Sekejap dia. Kaki tangan. Kaki tangan? Okey, cuba tengok yang dalam kotak tu. Dalam kotak tu ada apa tu? Biasanya orang jual apa dalam kotak? Ada itu ada box. Yang ada box tu, yang kotak tu. Selalunya orang jual apa tu macam tu? Ada banyak. Ibi cakap jam tangan. Betul Ibi. Ni jangan macam gitu. Jam tangan. Jadi jawapan dia untuk senaraikan kata majmuk ni macam tadi kamu kata cermin mata, jam tangan, kasut bola. Tapi kena tulis dua je lah.
Pilihlah yang mana. Nak tulis jam cermin mata boleh, jam tangan boleh, kasut bola pun boleh. Tapi 2 saja, jangan tulis sampai 3 lah. Boleh? Aina share apa tu Aina? Oh, Aina. Tak, tadi kita nak tulis tak boleh. Tulis tak boleh? Nak tulis dalam Google Meet ni. Oh, lepas tu kenapa dia pergi ke Jamboard pula tu? Tertekan. Okey, baik. Dah selesai soalan yang terakhir itu senaraikan kata majmuk. Muka surat 81. Dah siap Dah siap? Ada Sudah. tak yang belum siap? Cikgu nak semua siapkan hari ni. Sebab nanti kamu kena hantar buku ni. Okey, kena hantar buku ini. Boleh? Jadi sebelum hantar nanti kena ambil gambar dululah. Ambil gambar dulu. Manalah tahu dia tak dapat hantar buku lagi hari ni. Tapi hari ni tetap kena hantar gambar tu. Sebagai bukti kamu dah siapkan. Okey, dah Kita tengok muka surat yang seterusnya pula. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, kita tengok muka surat 82. Kita tengok muka surat 82 ni aktiviti pengukuhan. Yang ni dia susah sikit lah daripada tadi. Dia susah sikit lah. Susah sikit. Tadi senang lagi. Ini susah sikit. Okey, kita tengok muka surat 82. Baik. Dia kata teliti gambar kemudian jawab soalan. Teliti gambar kemudian jawab soalan. Ada 2 gambar. Dan dalam gambar tu dia ada bagi perkataan baju tradisional Melayu dan baju tradisional Cina. Lepas tu yang gambar sebelah tu ada satu tajuk. Dia kata Malam Kebudayaan SJKC Taman Indah. Dalam gambar tu ada 3 orang. Baik, kita tengok soalan dia. Dia tanya apa? Apakah barang-barang yang dibeli oleh mereka? Mengapa? Apakah barang-barang yang dibeli oleh mereka? Mengapa? Macam mana nak jawab soalan ni? Mula-mula kena buat apa? Macam mana nak jawab soalan ni? Mula-mula kita kena buat apa? Baju tradisional. Cara nak jawab. Cikgu dah ajar kan cara jawab soalan pemahaman. Macam mana? Ingat lagi tak? Kena buat apa? Kerana ada Baik, kalau soalan macam ni, tengok lagi sekali. Apakah barang-barang yang dibeli oleh mereka? Mengapa? Kalau kita jumpa soalan ni, yang pertama kita nak kena buat apa? kerana Okey, kita kena potong dulu. Potong dulu apakah? Ingat tak cikgu dah ajar hari tu? oh Potong dulu. Lepas tu salin apa? barang-barang yang dibeli oleh mereka. Barang-barang yang dibeli oleh mereka. Ni kita salin balik. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Baik, kalau soalan tu mula dengan apakah, biasanya dia mula dengan apa? Nanti jawapan tu. Ingat tak? Tak ingat? Kerana Ibi cakap iyalah. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Ibi, terima kasih Ibi. Baik, seterusnya ada lagi soalan. Dia tanya mengapa? Bila mengapa ni pun sama. Kita kena potong tak? Kena potong. Sebab dia kata tanya. Kita kena potong. Jangan salin balik mengapa tu. Okey, kita kena potong. Jadi kita kena salin balik barang-barang yang dibeli oleh mereka. Ya. Bina. Itu bina.
Besar tak? Ya, B kena Huruf besar sebab dia memulakan ayat. Boleh faham? Okey, barang-barang yang dibeli oleh mereka, sebab dia soalan dia apakah, kita kena tulis ialah. Ialah apa? Apa barang-barang yang dibeli oleh mereka? Apa barang-barang yang dibeli oleh mereka? Cepat, cepat. Tradisional. Apa? Baju tradisional Baju tradisional Melayu Melayu dan Cina Cina je. dan baju tradisional Cina. Ya, dia kena tulis macam tu. Barang-barang yang dibeli oleh mereka ialah baju tradisional Melayu dan baju tradisional Cina. Kemudian dia tanya mengapa? Mengapa kena letak kerana? Kerana apa? Mengapa mereka beli baju-baju tu? Untuk apa tu? Siapa boleh jawab? Kerana ada tradisional. Ada apa? Kerana mereka akan menyertai Tradisi mereka akan menyertai apa ni? Malam Kebudayaan. kebudayaan SJKC Taman Indah. Okey, baik. Dia akan jadi macam ni. Barang-barang yang dibeli oleh mereka ialah baju tradisional Melayu dan baju tradisional Cina kerana mereka akan menyertai Malam Kebudayaan SJKC Taman Indah. Macam itulah. Okey. Baik, boleh nombor 1? Nombor 1 boleh tak? Boleh. Baik, kita teruskan soalan yang kedua. Bilakah mereka memakai baju tradisional? Bilakah? Jadi soalan ni kita nak kena buat apa dulu? Potong apa? Bilakah? Okey, potong bilakah. Bilakah ni dia tanya apa? Soalan bilakah. Dia tanya apa sebenarnya? Bila kan? Kata dasar dia bila. Kata tanya dia bila. Bila ni untuk tanya apa? Bila ni kita tanya masa lah. Masa. Okey. Jadi biasanya bila masa kita guna kata sendi nama pada. Okey, pada. Jadi salin balik mereka memakai baju tradisional pada pada bila? Pada bila? Mereka memakai baju tradisional pada malam kebudayaan SJKC Taman Indah. Okey, betul Yuhang. Okey, mereka memakai baju tradisional pada Malam Kebudayaan SJKC Taman Indah. Okey, boleh
Okey, dah selesai. Nombor 2. Boleh cikgu pergi ke soalan Sudah, seterusnya? saya sudah, tetapi saya tak tahu semua orang sudah. Ha, kawan-kawan yang lain, dah ke belum? Tak. Sudah. Okey, kalau sudah kita tengok. Tak ada. Tak ada. Cepat cepat. Cikgu bagi masa cepat. Okey, dah siap? Tak ada. Laju sikit, laju sikit. Kita ada 2 muka surat lagi. Nanti tak cukup masa pula. Oh no. Adik. Mereka memakai baju tradisional pada malam Baik, dah siap? Kebudayaan eksekusi Taman Indah. Okey, dah siap? Tak siap. Yon Zekai dah siap? Jason Lim sudah siap? Jason Lim? Kasih. Sudah. Siap. Yohang? Yohang dah siap, Yohang? Taman. Ibi sudah siap? Saya sudah. Sudah. Aina? Aina dah siap? Dah. Sam sudah siap? Sudah. Jason Oke. sudah siap? Belum. Belum, cepat sikit. Lim Ming Hong sudah siap? Marcus sudah siap, Marcus? Siap. Chi Sian Chi sudah siap? Tak ada respon. Tizi Jing sudah siap? Sudah. Hao Jun Hong? Sudah. Yun Hee? Lee Yun Hee sudah siap ke? Tak. Tak? Okey, yang tak siap. Yang tak siap, nanti tengok dekat dalam Google Classroom. Cikgu akan share slide ini dekat dalam Google Classroom. Boleh? Jangan risau. Boleh tengok dekat Google Classroom. Baik, kita terpaksa laju sikit sebab kita dah pukul 10 dah. Ada 2 muka surat lagi yang belum siap. Sebab tu cikgu cakap kena buat cepat. Jangan buat kerja lain. Kalau kamu terus buat masa cikgu cakap tu, mesti boleh siap. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata cadangkan aktiviti untuk mengukuhkan perpaduan di sekolah. Okey, cara-cara mengukuhkan perpaduan. Baik, dekat sini internet, buku, majalah guru ni. Ini untuk rujukan kamu. Okey, kalau internet
apa yang kita boleh buat aktiviti untuk mengukuhkan perpaduan? Okey, kalau internet kita boleh minta murid-murid untuk mencari maklumat. Okey, mencari maklumat. Contohnya mencari maklumat tentang perpaduan. Okey, mencari maklumat tentang perpaduan. Okey, kamu boleh cari maklumat tentang perpaduan di internet. Itu gunanya internet untuk cari maklumat. Untuk buku pula, sekolah boleh cadangkan aktiviti kepada murid-murid dengan cara murid membaca apa? Membaca buku sejarah. Okey, dekat dalam buku sejarah dia ada cerita banyak kisah-kisah yang telah berlaku. Dan antaranya kisah-kisah yang berkaitan dengan perpaduan. Okey, jadi murid-murid boleh membaca buku sejarah dan boleh faham tentang sejarah. Dan dengan sejarah tu kita akan lebih mencapai perpaduan tu. Kalau dari segi majalah pula pun sama juga. Murid-murid boleh membaca majalah yang berkaitan ataupun tentang perpaduan. Dan yang terakhir, kalau guru-guru pula, guru-guru di sekolah boleh memupuk perpaduan di sekolah. Sudah. Okey, kita tunggu kawan kita yang belum siap dahulu. Cikgu bagi masa 2 minit je. 10-6 minit, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Dah. Okey, 1 minit lagi. Dah siap ah? Dah. Sudah. Okey, baik. Sekarang dah 10-6 minit. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan muka surat 84. Yang ni dia susah sikit. Susah lagi daripada tadi. Sebab yang ni kena bina ayat. Okey, penilaian. Aktiviti penilaian. Baik, kita tengok dulu gambar nombor 1. Dia ada 3 gambar. Kalau kamu tengok, dia ada 3 gambar. Dan ketiga-tiga gambar ni sebenarnya dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Kalau kamu tengok. Ya. Buku teks, buka surat, buku teks. Tak. Buku teks. Kita tak tengok buku teks hari ni. Kita tengok buku Tak. aktiviti. Buku aktiviti 83. 83 and 84.
Ya, 80. 6, 86. 40, 84 saja sampai 84 aja. Okey, boleh eh? Baik, kita tengok soalan ni. Soalan ni dia suruh buat apa? Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Dekat sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Ketiga-tiga gambar ni mereka nak buat apa sebenarnya? Kalau kamu tengok. Ni sebelum buat. Ini tengah buat. Ini sudah siap. Mereka buat apa ni? Mereka buat apa ni? Apa nama benda ni? Bahasa Inggeris panggil signboard. Bahasa Melayu panggil apa? Papan tanda. Papan tanda. Mereka nak buat papan tanda. Papan tanda tu tulis apa? Dewan Permai. Dewan Permai. Jadi papan tanda tu nak menunjukkan papan tanda Dewan Permai lah. Supaya orang tahu, oh ini Dewan Permai. Macam tu. Boleh faham? Okey, baik. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana cara nak buat ayat dia. Jadi dekat dalam gambar nombor 1 ni, okey, tengok gambar nombor 1 ni. Ada gambar dan juga ada perkataan. Dalam gambar tu ada ramai orang. Betul tak? Betul tak ada ramai orang? Kan? Ada ramai orang kan dalam gambar tu kan? Jadi dalam gambar yang ramai orang tu kita andaikan mereka ni sebagai penduduk taman. Boleh tak? Kalau kita nak tulis nama satu-satu banyak sangat. Jadi kita tulis penduduk taman. Jadi mereka buat apa? Mula-mula. Mula-mula mereka buat apa? Ada perkataan dekat situ. Mereka buat apa? Berkumpul. Mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Okey, kita tengok macam mana cara nak bina ayat yang mudah. Kita guna scope. Scope tu apa? Subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Okey, kalau kalau cakap banyak sikit nak terbatuk. Okey, baik, kalau kita tengok dalam ni. Dalam ni subjek dia siapa? Tadi cikgu cakap. Apa subjek dia? Orang-orang yang ada dalam gambar ni siapa? Penduduk taman. Okey, penduduk taman. Okey, penduduk taman. Penduduk taman buat apa? Berkumpul. Berkumpul. Okey, berkumpul di mana? Rasa-rasa di mana? Di mana ni? Mereka nak buat papan tanda Dewan Permai. Jadi rasa-rasanya mereka berkumpul di mana? Di mana? Di rumah. Di rumah? Dewan Permai. Di Dewan Permai lah. Kan? Jadi tulis je di Dewan pun boleh. Okey? Penduduk taman berkumpul di Dewan. Okey, kenapa tak ada objek? Siapa boleh jawab? Kenapa tak ada objek? Kenapa berkumpul je? Tak ada objek. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kenapa tidak ada objek? Ingat lagi tak? Kita dah belajar kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Ingat tak? Kalau kata kerja transitif, dia ada objek. Tapi kalau kata kerja tak transitif, dia tidak ada objek. Jadi berkumpul ni kata kerja tak transitif. Dia tak ada objek. Dia terus saja. Okey, jadi penduduk taman berkumpul di Dewan. Kemudian apa yang mereka buat? Mereka membawa apa? Bawa apa ni? Ni dah ada dekat sini. Dah ada dekat sini. Apa ni? Alatan. Alatan. Mereka
Membawa. Objek dia apa? Alatan. Alatan. Okey, mereka membawa alatan yang diperlukan untuk membina papan tanda dewan. Jadi kamu tulis dekat nombor 1 tu, tulis apa? Tulis penduduk taman berkumpul di dewan. Okey, mereka membawa alatan yang diperlukan untuk membina papan tanda dewan. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sudah. Okey, dah. Baik, sekarang kita tengok nombor 2 pula. Kita tengok nombor 2 pula. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Ada gambar dan ada perkataan yang diberikan. Dalam gambar tu kamu tengok mereka buat apa? Mereka buat apa? Mereka buat apa ni? Ada kata kerja dekat sini. Mereka buat apa? Bekerjasama. Mereka bekerjasama. Siapa mereka tu? Penduduk taman. Okey, penduduk taman bekerjasama membina. Membina apa? Papan tanda. Membina papan tanda di luar dewan. Okey, di luar dewan. Penduduk taman bekerjasama membina papan tanda di luar dewan. Kemudian apa lagi? Ada tiang kayu. Jadi kita gunakan balik mereka lah. Mereka menggunakan apa ni? Tiang kayu. Tiang kayu. Tiang kayu. Tiang kayu ni rasa-rasa tiang kayu yang macam mana? Kayu tu mesti kena kayu yang macam mana? Yang rough punya. Yang apa? Yang strong punya. Ya, yang strong punya kan. Mestilah kena kayu yang keras supaya kukuh. Kena guna kayu yang keras, jangan guna kayu yang lembut. Kayu yang lembut nanti kena hujan panas patah. Okey, jadi kena guna kayu yang keras supaya kukuh. Okey, jadi nombor 2 tu penduduk taman bekerjasama membina papan tanda di luar dewan. Mereka menggunakan tiang kayu yang keras supaya kukuh. Baik, kita tengok nombor 3. Nombor 3, gambar yang ketiga lah. Okey. Kalau kamu tengok gambar yang ketiga ni, papan tanda tu dah hampir siap kan? Cumanya apa yang mereka tengah buat tu? Dalam gambar tu ada perkataan Dewan Permai tu menunjukkan papan tanda Dewan Permai. Kemudian ada perkataan yang diberi lain-lain, mengecat dan juga tangga. Mengecat. Siapa yang mengecat? Kalau kamu tengok dalam gambar ni, siapa yang mengecat? Tahu tak apa itu mengecat?
Tak ada respon? Mengecat itu Cat kan? Meletakkan warna. Okey. Okey, siapa yang mengecat tu kalau kamu tengok tu? budak-budak. Budak-budak kan. Jadi kita guna beberapa orang budak. Okey, beberapa orang budak mengecat. Okey, sedang mengecat. Mengecat apa? Mengecat apa? Mereka mengecat apa? Mengecat itu tiang. Mengecat tiang ke, mengecat papan tanda pun boleh. Okey, mengecat papan tanda Dewan Permai yang telah siap dibina. Okey, yang telah siap dibina. Okey, kemudian tangga. Kamu nampak ada tangga kan? Dan ada 2 orang pemuda atau 2 orang lelaki yang besar ni. 2 orang lelaki dewasa lah. Tapi kita guna pemuda lah. Okey, 2 orang pemuda. Dia buat apa? Dia menggunakan tangga. Okey, menggunakan tangga. Untuk apa tu? Mungkin dia nak memasang bumbung lah. Memasang bumbung pada papan tanda tersebut. Okey, dia letak bumbung. Okey, soalan cikgu. Kenapa dia letak bumbung dekat papan tanda tu? Dah 10.19 lah ni. Kita dah terlajak ni sikit. Okey, yang tak sempat siap tak apa, nanti tengok dalam Google Classroom. Okey. Kita ada satu lagi muka surat untuk dihabiskan. Okey, nanti tengok dekat. Screenshot dulu boleh. Screenshot. Alah, sikit aja, bukan selalu macam ni. Okey. Lagipun esok cuti kan. Okey, dah Yang Zekai dah siap, yang Zekai? Sudah siap. 3 tak ada siap. Cepat. Yang terakhir ni karangan ni. Muka surat 84 ni karangan. Okey, dah siap Saya sudah. Okey, kau dah siap. Kita tengok muka surat. Tak apa, Sam. Nanti Sam boleh tengok Google Classroom, Sam. Okey, jangan sedih-sedih, Sam. Okey, Sam. Okey, kita skip dulu yang mana yang tak siap. Nanti boleh tengok Google Classroom. Okey, sekarang kita nak tengok muka surat yang terakhir. Muka surat 84.
Jangan sedih. Jangan sedih. Alah, alah. Okay, cikgu terangkan je dulu. Jangan sedih. Lee Mi Hong cikgu tengok sedih tu. Janganlah sedih Lee Mi Hong. Nanti tengok di Google Classroom. Google Classroom 有答案，Google Classroom 有答案。 Cikgu share dekat Google Classroom. Jangan risau. Okey, yang terakhir kita tengok macam mana cara nak bina ayat dan juga nak bina perenggan ni. Okey, pada suatu petang Haikal pergi bermain di taman. Haikal yang mana Haikal? Ni Haikal ni lah. Tiba-tiba apa? Ada perkataan terjatuh. Tiba-tiba apa? Siapa yang terjatuh tu? Mestilah Haikal kan? Okey, tiba-tiba Haikal terjatuh ketika bermain buaian. Buaian tahu buaian? Siapa tak tahu buaian tu apa? Ni buaian ni. Swing. Okey. Tiba-tiba Haikal terjatuh ketika bermain buaian. Okey, lepas tu apa yang terjadi? Imran dan Ravin. Ni Imran dengan Ravin. Cikgu. Ya. You highlight itu mahu garis. Apa? You highlight itu mahu garis. No. Yang cikgu highlight tu ialah perkataan yang diberi. Untuk panduan kepada kamu lah. Macam mana cara nak guna perkataan yang diberi tu untuk bina ayat. Boleh faham? Tak garis pun tak apa. Tak perlu garis. Sebab dalam buku kamu dah ada garisan dah. Betul tak? Okey, jadi kamu tulis terus sahaja. Baik, yang Imran dengan Ravi ni masuk perenggan yang kedua. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Maksudnya kena jarak 2 jari lah. Okey. Ini perenggan yang kedua. Imran dan Ravin yang sedang bermain bola sepak melihat. Mereka melihat kejadian itu. Jadi mereka buat apa? Mereka berlari ke arah Haikal. Boleh? Okey, kemudian kita tengok ada perkataan apa? Ada perkataan mengangkat dan juga menangis. Siapa yang mengangkat? Okey, Imran dan Ravin segera mengangkat Haikal. Mereka angkat Haikal lah sebab mereka nampak Haikal jatuh kan. Jadi mereka pun mengangkat Haikal. Tapi masa angkat Haikal tu, Haikal menangis. Haikal menangis kesakitan. Dan lututnya luka. Okey, lututnya luka. Dia menangis sebab apa? Sebab lututnya luka. Okey, ini pun sama. Ini perenggan yang ketiga. Seterusnya, perenggan yang terakhir. Perenggan yang keempat. Imran dan Ravi membawa Haikal pulang ke rumahnya. Yang ni tak ada dalam gambar. Tapi kita andaikan Haikal ni dihantar pulang oleh Imran dan Ravin lah. Okey, apabila tiba di rumah, ibunya menyapu ubat pada luka di kaki Haikal. Ada perkataan menyapu dekat situ. Sapu ubat. Okey, menyapu ubat pada luka di kaki Haikal. Selepas itu, lukanya turut dibalut dengan kain. Ada perkataan dibalut. Okey, lukanya turut dibalut dengan kain. Okey, itu saja untuk karangan ni. Ayat dia ayat mudah aja. Okey, setiap perkataan tu kita dah gunakan. Okey, terjatuh, melihat, berlari, mengangkat, menangis, menyapu, dibalut. Okey, boleh? Wah, semua dah menguak. Semua letih. Hari ni letih. Banyak kena tulis. Okey, tak apa. Pelan-pelan. Buat pelan-pelan. Okey, buat pelan-pelan. Nanti tak sempat boleh tengok Google Classroom. Okey.
Yang ni pun tak apa. Nanti tengok di Google Classroom. Sebab sekarang dah pukul 10.26. Nanti kamu ada kelas lain pula pukul berapa? Pukul 11.30. Pukul 11.30. 11.30. Okey, tak apa. Nanti dalam masa yang masih ada ni, kamu tengok dekat Google Classroom, kamu salin dekat Google Classroom. Jadi, untuk Google Meet, itu sahaja. Ada nak tanya apa-apa lagi? Kita sampai hari ni muka surat. Ni bukan 82 ni. Betul lah. Sepatutnya 84 kan? Cikgu lupa tulis ni. Silap ni. Ini bukan 82. Ni 84. Dan lupa lagi satu. Tajuk dia. Tajuk dia tulis membantu kawan. Okey, dekat atas tu ada tajuk kan. Tajuk dia membantu kawan. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi? Sebelum kita tamatkan kelas Google Meet kita pada hari ni. Ingat, apa yang kamu kena buat hari ni ialah siapkan buku aktiviti ni. Kemudian nanti bila dah siap, boleh hantar ke sekolah. Letak dalam troli tu. Cikgu, saya sudah siap. Okey. Letak dekat dalam troli dan ambil buku yang baharu, iaitu buku jilid 2. Boleh faham? Cikgu, saya sudah tulis semua. Okey, bagus Yuhang. Yang dah tulis semua, selesai dah kerja dia. Okey? Tangan. Okey. Baik, boleh Ada nak tanya Boleh. apa-apa lagi sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada. Tak ada. Okey, yang belum siap jangan risau, boleh tengok di Google Classroom, salin di Google Classroom. Dan nanti jangan lupa hantar buku aktiviti tu di sekolah dan ambil buku jilid 2 yang warna oranye ni, warna jingga ni. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi hari Selasa minggu hadapan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana dah bagi kerjasama yang baik. Okey, kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya cikgu di WhatsApp. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okey, sama-sama. Bye. Okey, bye-bye. Terima Bye. kasih, cikgu. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Saya tak nak leave sekolah. Bye-bye. Bye-bye. End call semua. Bye-bye. Bye.